Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan jangan sekali-kali kita lupa untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada sedar ataupun tidak, zahir ataupun batin. Baik. Pada kali ini saya ingin bercerita secara ringkas ataupun menjabarkan secara ringkas tentang itikat-itikat manusia berkaitan dengan af'al ataupun perbuatan. Sebagaimana kita tahu, perbuatan ini ataupun af'al ini terbit daripada kudrat. Kudrat. Contohnya kita berkudrat, kita kuat. Dan dari kuat ini ataupun kudrat kita ini, kita boleh bergerak dan kita boleh melakukan segala sesuatu. Dan apabila kita melakukan segala sesuatu itu, itulah dinamakan akan perbuatan atau af'al. Baik. Apakah itikat manusia tentang perbuatan ini? Dia ada 4. Yang pertama Qadariyah, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga Jabariyah, yang keempat Ahlussunnah wal Jamaah. 3 yang pertama adalah tidak benar ataupun sesat ataupun kufur ataupun jadi kafir. Dan satu yang selamat, yang betul, iaitu itikat Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Apakah itu itikat Qadariyah? Secara ringkasnya, itikat Qadariyah ini mengatakan bahawa makhluk mencipta perbuatannya. Tidak ada campur tangan daripada Allah Ta'ala. Dengan arti kata yang lain, manusia itu mencipta usaha dan ikhtiarnya. Dan usaha ikhtiar manusia itu pada tabiatnya memberi bekas. Tidak ada campur tangan daripada Allah Ta'ala. Mutlak. Makhluk itu mencipta perbuatannya dan memberi bekas. Contohnya, usaha ikhtiar manusia itu pasti menghasilkan kejayaan, menghasilkan akibat. Daripada sebab usaha ikhtiar itu menjadi menghasilkan perbuatan tanpa campur tangan langsung daripada Allah Ta'ala. Contohnya, mereka mengatakan api itu menghanguskan pada tabiatnya. Ini itikat Qadariyah. Kenapa itikat Qadariyah ini tidak benar? Kerana menyalahi akan fitrah kejadian manusia. Fitrah kejadian. Kerana apa? Jika usaha ikhtiar itu memberi bekas, maka tidak ada lagi orang miskin. Usaha pasti jaya. Berbuat sesuatu pasti berhasil. Dan lagi, kenapa bersalahan ataupun batil? Kerana api itu hanya menghanguskan benda kering, ataupun api itu hanya boleh menghanguskan sesuatu yang bagi sifatnya boleh hangus. Contohnya, api itu boleh membakar kertas, tetapi mesti ada sebab, mesti ada syaratnya kering. Api tidak boleh membakar kertas basah, melainkan kertas itu kering terlebih dahulu. Dan api tidak boleh membakar batu, tidak boleh terbakar, hangus. Jadi itikat Qadariyah ini menyalahi akan fitrah. Dan mereka seolah-olah tak kenal akan Allah Ta'ala, tak kenal akan kudrat Allah Ta'ala itu mencipta daripada tiada kepada ada. Mereka seolah-olah mereka tak kenal. Hukumnya fasik. Tapi ada juga ulama mengatakan kafir, tapi tak muktamad. Yang muktamadnya tak ada kafir. Baik. Yang kedua, itikat Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia ada kendur sikit daripada Qadariyah. Mereka mengatakan makhluk itu ada perbuatan, ada kekuatan, tetapi dengan kekuatan yang Allah Ta'ala cipta. Cipta. Allah Ta'ala cipta kepada makhluk. Jadi maksudnya Allah Ta'ala ciptakan kudrat kita, kemudian kita berbuat sesuatu itu
dan juga menghasilkan akibatnya tanpa campur tangan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dah cipta, dia lepas tangan. Begitu secara umumnya, secara mudah fahamnya. Allah Ta'ala dah cipta, pandai kamu lah buat. Aku tak campur tangan, ibarat kata gitu. Ya. Dan jika mereka Mu'tazilah ini mengatakan berlazim-laziman, ya, antara sebab dan akibat. Contohnya, mereka mengatakan bila makan mesti kenyang. Mesti kenyang. Itu Mu'tazilah. Ya. Bila api itu membakar, mesti terbakar, mesti hangus. Itu Mu'tazilah. Ya. Jadi, itikad ini tidak benar. Kerana apa? Kerana dia akan menyalahi mukjizat. Menyalahi mukjizat Rasul. Dan juga menyalahi karamah para wali. Ya. Contohnya, kalau mukjizat Nabi membelah bulan. Ya. Mu'tazilah menolak. Kerana pada mereka tidak masuk akal ataupun menyalahi akan adat ataupun menyalahi akan maksud berlazim-laziman. Ya. Maknanya mereka mengatakan mustahil Nabi Muhammad boleh membelah bulan kerana Nabi Muhammad itu manusia katanya. Dan mungkin tidak mempunyai alat. Nak belah ni mesti ada kapak, mesti ada parang. Itu Mu'tazilah. Ya. Menyalahi akan adat. Kerana mereka mengatakan berlazim-laziman sebab mesti menghasilkan akibat. Kadang-kadang bila kita makan pun kita tak kenyang kan? Kerana apa? Kerana ada sebab. Kita ada kanser usus. Contohnya lah. Contohnya. Usus kita tidak boleh bekerja lagi. Itu contoh dia. Jadi mereka bertikad sesuatu itu mesti berlaku. Jadi menyalahi akan sebab. Ada sebab yang menyebabkan tidak boleh berlaku. Seperti sakit, ataupun kanser usus, ataupun ada sebab basah, ya, tidak terbakar, dan sebagainya. Ya. Hukumnya itikad ini fasik. Lagi bid'ah, dia fasik. Dia tak kafir. Dia kerana mereka ini ada itikad bahawa Allah Ta'ala mencipta usaha ikhtiar mereka. Dan cuma mereka tersesat atau fasik kerana mereka mengatakan usaha ikhtiar itulah yang memberi bekas. Ya, itu itikad Mu'tazilah. Itikad Mu'tazilah dengan Qadariyah dia lebih kurang sama. Itu sebab ulama mengatakan bila disebut itikad Qadariyah digandingkan dengan Mu'tazilah. Disebut itikad Qadariyah Mu'tazilah. Baik. Yang ketiga, itikad Jabariyah. Itikad Jabariyah ini mengatakan bahawa makhluk itu tidak ada mempunyai perbuatan sama sekali. 100% tak ada perbuatan. Yang ada perbuatan Allah Ta'ala. Jadi mereka mengatakan apa sahaja mereka perbuat adalah dengan gerak Allah. Dengan kehendak Allah. Allah yang mahu mereka berbuat sesuatu. Contohnya apabila mereka berbuat baik, Allah Ta'ala yang mahu. Allah Ta'ala yang gerakkan. Apabila mereka berbuat jahat, Allah Ta'ala juga yang mahu kita berbuat jahat. Allah Ta'ala juga yang menggerakkan. Manusia tidak ada sedikit pun usaha ataupun memilih jalan, ya, antara baik dan buruk. Ya. Mereka beriktikad mereka seperti lalang yang ditiup angin. Angin tiup ke kiri lah. Angin tiup ke kanan lah. Ya. Dan mereka beriktikad mereka seperti debu ataupun daun atau membulu yang ditiup angin ataupun kapas yang ditiup angin. Angin tiup ke kanan lah, ke kiri lah. Mereka tak ada daya upaya. Ya. Hukumnya fasik. Tetapi tidak ada ulama kan mereka mengatakan kafir kerana faham ini menidakkan barang yang ada. Ya. Mereka sebenarnya kita ada usaha tapi mereka menafikan usaha. Ya. Menafikan usaha. Tapi mereka mengakui adanya usaha yang dinamakan usaha, tetapi mereka menisbahkan usaha itu kepada Allah Ta'ala. Itu Jabariyah. Baik. Jaga-jaga ya.
orang yang mengaku menjalani jalan sufi ataupun orang yang mengaku ahli makrifat, ramai yang tercebur tanpa sedar dalam itikad Jabariyah. Kerana apa? Mereka tidak menjalani jalan kerohanian yang sebenar, tidak mencapai makam tauhid, makam tauhid af'al. Makam tauhid af'al tu maksudnya fana akan af'al diri kita. Faham kita, memahami akan kita ni tidak ada perbuatan pada hakikatnya, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Tetapi mereka, orang yang tercebur dalam Jabariyah ini, mereka menafikan tawakal. Tawakal. Mereka mengatakan bergerak kita digerakkan Allah. Kita tak ada daya upaya. Ini menyalahi akan iktikad. Menyalahi akan iktikad yang sebenarnya. Menyalahi akan maksud makam fana af'al. Itu kita akan bicarakan pada siri-siri yang akan datang, InsyaAllah. Dan yang ketiga, yang keempat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu itikad orang yang mengikut perjalanan Nabi. Ya. Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitu Allah Ta'ala mencipta perbuatan kita, perbuatan makhluk, dan makhluk itu berbuat dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya manusia itu tidak mencipta perbuatannya. Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan makhluk, tetapi makhluk itu berbuat sesuatu dengan izin Allah Ta'ala yang ditakdirkan sejak azali. Allah Ta'ala takdirkan sejak azali, dicipta perbuatan kita, dicipta usaha ikhtiar kita, dicipta akal kita untuk memilih. Dan kita berbuat memilih dengan izin dia. Perkataan izin ni tidak boleh lepas. Izin inilah yang membezakan kita dengan Qadariyah Mu'tazilah. Jangan arti kata yang lain, manusia itu berusaha berbuat sesuatu, memilih baik dan buruk, menolak yang buruk, memilih yang baik dengan akal yang Allah Ta'ala kurnia, dengan kitab, dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, dengan izin Allah Ta'ala. Semua ini telah Allah Ta'ala cipta sejak azali. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad tidak ada memberkas makhluk itu dengan kekuatannya, dengan tabiatnya. Dan tidak berlazim-laziman antara sebab yang beradat dengan akibat dia. Maknanya, jikalau api itu membakar, dia tidak berlazim-laziman pasti akan hangus. Tidak. Kerana apa? Api itu membakar, yang menghanguskan pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Kita berusaha, yang memberi hasil adalah Allah Ta'ala. Yang menentukan hasilnya Allah Ta'ala. Semua ini telah takdir pada azali. Ini kita tak boleh tinggal. Dengan izinnya dan takdir pada azali, kita tak boleh tinggal. Ini membezakan kita antara kita dengan Qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Qadariyah. Dan itikad ini akan bertepatanlah juga dengan karamah ataupun mukjizat para rasul. Maknanya tidak berlazim-laziman antara sebab dan akibat. Inilah itikad yang selamat, yang bertepatan dengan Quran dan hadis. Bertepatan dengan Quran dan hadis. Saya ulang secara ringkas. Itikad Qadariyah mengatakan manusia itu mencipta perbuatannya dan juga hasilnya tanpa campur tangan daripada Allah. Itikad Mu'tazilah, Allah Ta'ala mencipta perbuatan manusia, tetapi apabila manusia ataupun makhluk berbuat sesuatu, Allah Ta'ala tidak campur tangan. Ini Mu'tazilah. Ini adik-beradik disebut itikad Qadariyah Mu'tazilah. Dan yang ketiga, itikad Jabariyah. Manusia tidak ada satu pun perbuatan
Manusia itu tergagah. Allah Ta'ala yang menentukan, yang menyuruh ataupun yang menggerakkan sepenuhnya akan manusia, akan perbuatan makhluk. Dan yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Allah Ta'ala mencipta perbuatan manusia dan makhluk, ya, dan makhluk itu berbuat sesuatu dengan izinnya, ya, dan tidak berlazim-laziman antara sebab dan akibat. Ya, ada sebab boleh menghasilkan akibat, dan ada sebab tidak boleh menghasilkan akibat. Ya, semua ini telah ditakdirkan Allah Ta'ala sejak azali. Ini secara ringkasnya, ya, tentang etikat manusia, tentang af'al. Ya. Ini hendaklah difaham dengan betul, ya, kerana ditakuti kita terjebak di dalam etikat yang tidak benar, ya, seperti Qadariyah, Mu'tazilah dan Jabariyah, terutama bagi mereka yang berjinak-jinak di dalam perjalanan tarekat ataupun kesufian. Ya. Okey, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.